Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini, kami akan membentangkan mengenai kajian kami iaitu pengalaman ahli komuniti Kampung Bangi lama dalam menghadapi banjir pada tahun 2021. Sedikit secara umumnya mengenai bencana banjir ialah kita sedia maklum bahawa extreme rainfall merupakan salah satu punca utama yang berlakunya kejadian banjir di Malaysia. Tetapi antara faktor yang lain sepertinya ialah satu fenomena bencana yang boleh mendatangkan kerosakan harta benda, kewangan serta kecederaan mahupun kematian mangsa itu sendiri. Antaranya ialah bila berlakunya bencana ataupun fenomena ini berlaku, kerosakan harta benda boleh berlaku serta akan melibatkan kerugian kepada kewangan mereka, ekonomi mereka tidak akan stabil dan boleh menyebabkan kecederaan ataupun kematian oleh kerana pelanggaran ataupun oleh kerana binatang berbisa dan sebagainya. Jadi antara lain juga ialah stres dan kesan psikologikal yang lain kepada mangsa banjir juga adalah salah satu faktor kepada bencana banjir. Untuk memahami fenomena banjir serta cabaran yang sering kali dihadapi oleh mangsa-mangsa banjir, kami telah meninjau kajian-kajian lepas berkenaan dengan topik ini melalui tinjauan literatur tersebut. Kami mendapati bahawa banjir merupakan satu ancaman bencana utama di Malaysia. Kebanyakan mangsa banjir yang menetap di dataran banjir mempunyai cabaran yang tinggi dalam menghadapi banjir kerana kurang berpengetahuan dan langkah pencegahan menghadapi risiko banjir, dan mangsa bukan pemilik tanah ataupun rumah yang dikediaminya. Kebanyakan mangsa banjir ini juga yang terjejas tidak mahu berpindah dengan lebih awal ke tempat yang selamat yang menyebabkan mereka terancam kepada banjir. Akan tetapi, kebanyakan kajian banjir yang dijalankan di Malaysia lebih tertumpu kepada masalah yang dihadapi oleh mangsa banjir, bantuan banjir dan rangkaian sosial serta pengurusan dan strategi pengawalan banjir. Dalam masa yang sama, kajian yang berkaitan dengan cabaran serta daya ketahanan individu, kumpulan, komuniti dan masyarakatan untuk mengurangkan kesan buruk daripada banjir juga adalah sangat terhad. Jadi segala permasalahan ini, permasalahan kajian ini juga ialah Kampung Bangi Lama telah mendapat perhatian segera daripada seluruh rakyat Malaysia kerana impak skala kemusnahan yang sangat teruk semasa kejadian banjir pada tahun 2021 yang lalu. Pusat pemindahan mangsa banjir ini juga hampir lumpuh disebabkan kenaikan air sehingga ke aras paras tingkat 1 daripada perumahan mereka dan sehingga melibatkan 248 orang mangsa terputus bekalan makanan akibat tiada bantuan daripada pihak luar disebabkan arus air yang sangat deras. Bencana tersebut terus mendatangkan kerugian harta benda serta memberi kesan yang buruk kepada penduduk-penduduk kampung tersebut dari segi emosi dan psikososial. Namun demikian, pengalaman menghadapi banjir oleh komuniti ini masih belum lagi diterokai dengan menyeluruh. Dalam kajian-kajian lepas, tambahan lagi tidak banyak kajian yang menggunakan model praktis kerja komuniti dalam intervensi kerja sosial kepada mangsa-mangsa banjir, khususnya di Malaysia walaupun ianya nampak penting. Okey, untuk penerangan lebih lanjut, persoalan kajian memberi persoalan kepada kita, apakah cabaran serta pengalaman ahli-ahli komuniti Kampung Bangi Lama dalam menghadapi masa banjir pada tahun 2021. Dan yang kedua, apa keperluan ahli-ahli komuniti Kampung Bangi Lama dalam menghadapi bencana banjir tahun 2021. Di
Seterusnya kena meletakkan objektif kajian untuk memahami cabaran serta pengalaman ahli-ahli komuniti Kampung Bangi Lama dalam menghadapi bencana banjir tahun 2021. Dan yang kedua, kita nak kenal pasti keperluan ahli-ahli komuniti Kampung Bangi Lama dalam menghadapi bencana banjir tahun 2021. Manakala metodologi kajian kami adalah kami menjalankan kajian rintis sebelum kajian dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah temu bual dan pusat sumber. Kajian dipilih kerana reka bentuk kajian kes melibatkan pengumpulan maklumat secara sistematik mengenai pengalaman individu tertentu. Ciri-ciri khusus yang diambil ialah mangsa banjir mempunyai pengalaman berkenaan dengan bencana banjir dan ianya kerana Kampung Bangi Lama juga telah mendapat perhatian daripada seluruh rakyat Malaysia kerana kesan kemusnahan yang berskala besar semasa kejadian banjir pada tahun 2021. Teknik pensampilan yang digunakan adalah bukan kebarangkalian. Pengkaji menggunakan teknik pensampilan bertujuan untuk memilih responden mestilah seorang mangsa banjir yang rumahnya ditenggelami air dan dipindahkan ke pusat pemindahan mangsa banjir. Jumlah responden yang terlibat adalah kajian ini adalah 5 orang yang terdiri pada ahli kampung komuniti Bangi Lama dan kesemua responden ditemu bual secara mendalam berkaitan dengan pengalaman emosi dan kemusnahan harta benda. Manakala kesemua sampel juga mempunyai perbezaan umur, pekerjaan serta fungsi dalam komuniti tersebut. Persempilan juga kami dapat rujukan daripada ketua kampung dan merupakan mangsa yang mempunyai banyak pengalaman serta mempunyai kemusnahan yang paling teruk dalam komuniti. Berikut adalah hasil kajian kami. Yang pertama adalah kami mendapat tahu cabaran dan pengalaman komuniti Kampung Bangi Lama menghadapi bencana banjir. Seperti yang kita tahu, penduduk Kampung Bangi ini majoritinya diduduki oleh golongan B40 dan M40 yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan dan swasta. Malah ramai juga yang sudah berkeluarga berbanding golongan bujang. Dan yang kedua, kerosakan harta benda, barangan elektrik, pakaian dan perabot rumah. Dan impak kepada bencana ini amat besar kepada mangsa yang mengalaminya kerana ia bukan sahaja melibatkan kerosakan harta benda, malah Kampung Bangi nekat untuk tidak membeli perabot yang lengkap untuk kelengkapan rumah kerana kebanyakan perabot yang mereka beli sudah rosak 100% kerana ditenggelami air. Dan yang ketiga, perasaan rasa sedih, kecewa, trauma yang berpunca daripada kerosakan harta benda. Kesan bencana banjir kepada kesihatan mental mangsa yang mengalami bencana akan merasai dalam tempoh pemulihan sehingga 9 bulan selepas bencana. Dan jika tidak diurus dengan betul masalah emosi mereka ataupun mental mereka, dia akan membawa kepada masalah kesihatan mental. Dan yang keempat, bantuan diberikan makanan dari segi makanan, pakaian, kewangan dan tenaga kerja. Bantuan dari segi fizikal bermaksud beberapa bentuk bantuan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan logistik kepada masa bencana yang memerlukan perlulah bantuan yang berterusan. Kami berpendapat bukan mudah untuk orang luar menyumbangkan masa, kemahiran dan sumber untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan yang terakhir, bantuan tidak diberikan secara sama rata kepada mereka yang memerlukan. Ini disebabkan dari kecekapan organisasi dan kecekapan dari sistematik yang tidak terurus menyebabkan ada setengah pihak yang cuba mengambil barang-barang yang diberi sumbangan daripada NGO bukan mengikut keperluan. Yang seterusnya. Baik, hasil kajian dan perbincangan seterusnya adalah kita untuk mengenal pasti keperluan-keperluan ahli komuniti Kampung Bangi Lama dalam menghadapi banjir. Jadi seperti yang dinyatakan dalam hasil kajian yang sebelum ini, mereka mengalami perasaan sedih, kecewa dan trauma di mana mereka ini memerlukan keperluan emosi, psikologikal, kerohanian dan sebagainya. Contohnya seperti sokongan moral dan sokongan daripada sekeliling, daripada keluarga. Yang kedua adalah
keperluan fizikal di mana mereka memerlukan keperluan daripada segi keselamatan dan kesihatan. Keselamatan contohnya daripada agensi yang terlibat iaitu bomba, JEPAM, NADMA, Angkatan Tentera Malaysia dan lain-lain. Untuk kesihatan pula mungkin KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia akan menekankan dari segi risiko kencing tikus ataupun COVID-19 dan membuatkan pemeriksaan berkala kepada masa-masa banjir ini. Seperti yang dinyatakan tadi, masa banjir ini memerlukan keperluan fizikal juga daripada segi tenaga kerja untuk pemeriksaan rumah dan untuk makanan, pakaian dan sebagainya. Dan seterusnya, perancangan pergerakan serta pengangkutan. Jadi untuk perancangan pergerakan serta pengangkutan ini perlukan bantuan daripada agensi kerajaan yang mempunyai aset untuk pengangkutan. Contohnya bantuan daripada NADMA iaitu sediakan bot ataupun sebagainya. Contoh lain adalah bantuan daripada pihak-pihak tertentu seperti nelayan kerana mereka memiliki bot untuk salurkan bantuan secara keseluruhan ataupun untuk menyelamatkan mereka ke pusat pemindahan. Yang seterusnya adalah bantuan dari segi kewangan. Contohnya daripada moratorium bayaran hutang iaitu penangguhan rasmi bayaran ataupun mereka diberikan bantuan kewangan seperti wang ihsan ataupun 2,000 peruntukan yang diperuntukkan kepada mangsa banjir sebagai contoh bantuan banjir keluarga Malaysia sebanyak 2.08 bilion. Jadi keseluruhannya dekat sini rumusan dia daripada kesemua keperluan-keperluan yang dikenal pasti dan permasalahan. Jadi kita cadangkan beberapa cadangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh komuniti banjir ini. Yang pertama ialah skim takaful, di mana skim takaful khas ini disediakan kepada mangsa untuk mereka mendapat kurangkan beban mereka dari segi kewangan. Ini dinyatakan oleh kajian yang dijalankan oleh Cik Muhammad Saleh. Seterusnya, cadangan dia adalah formasi dan implementasi di mana ini digunakan untuk penambahbaikan polisi dan strategi di mana masa bencana banjir ini perlulah merangkumi modal sosial ataupun social capital. Ini juga dinyatakan oleh Chan akhir 2021. Dan akhir sekali cadangannya adalah flood delivery di mana flood delivery ini akan memberi mangsa-mangsa banjir ini persediaan awal untuk mereka menghadapi bencana banjir ini dan menghadapi kesan buruk daripada bencana tersebut. Jadi mereka dapat kurangkan ketidakbergantungan ataupun ketidakpersediaan mereka untuk menghadapi banjir. Ini juga dijalankan oleh Khalid dan Safial 2015. Sekian daripada kumpulan kami. Berikut adalah rujukan yang kami jalankan. Sekian, terima kasih.